Kali ni saya nak menerangkan pula mengenai jurnal khas. Jurnal khas ni sebenarnya untuk apa? Okey, jurnal khas ni untuk merekodkan urus niaga yang kerap berlaku dalam perniagaan. So, jurnal khas sebenarnya ada 6 jenis. Okey, macam biasa saya akan bagi formula untuk senang korang hafal. Okey, formula dia ialah jual, beli, pulang, terima, bayar tunai. Apa tu? Okey, kalau jual sebenarnya dia mengenai jurnal jualan. Okey, itu kalau jual. Kalau beli pula, okey, dia mengenai jurnal belian. Okey, lepas tu pulang. Pulang ni refer kepada dua. Okey, iaitu pulang jual. Okey, maksudnya dia mengenai jurnal pulangan jualan. Pulang jual maksudnya pulangan jualan. Okey, pulangan jualan. Okey, lepas tu pulang dah pergi ke jual, pulang pergi ke beli pula. Maksudnya dia adalah jurnal pulangan belian. Okey. Okey, lepas tu belah sini pula terima. Terima refer kepada tunai. Terima refer kepada tunai, iaitu dia adalah jurnal terima tunai ataupun jurnal penerimaan tunai. Okey. Lepas tu terima dan refer ke tunai, bayar pun refer ke tunai. Maksudnya dia bayar tunai. Dia adalah jurnal pembayaran tunai. Okey. So sekarang ni ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 jenis jurnal yang korang kena faham. Iaitu jurnal jualan, jurnal belian, jurnal pulangan jualan, jurnal pulangan belian, jurnal penerimaan tunai dan jurnal pembayaran tunai. Okey, so saya akan terangkan satu persatu mengenai semua jenis jurnal ni. Tapi sebelum tu korang kena tahu format. Format macam mana korang nak buat jadual ataupun table mengenai jurnal khas ni, okey? So, jadual dia, okey, ini adalah jadual dia. Untuk jadual bagi jurnal khas ni, dia berlainan dengan jurnal am. Kalau jurnal am, dia ada 4 kolom. Tapi untuk jurnal khas, dia ada 3 sahaja kolom, iaitu tarikh, butir dan juga jumlah. Okey, apa yang korang dapat tengok, apa yang korang dapat bezakan dekat sini ialah kalau jurnal am dia ada 4 sebab dekat sini ialah debit, yang belah sini debit, yang lagi satu kredit kan. Tapi untuk jurnal khas dia tak ada debit kredit. Okey, dia ada dekat jumlah. Maksudnya dekat jumlah ni lah dia jumlahkan semua debit dan kredit. Macam mana? Okey, macam biasa tarikh korang kena buat tahun dulu. Lepas tu bulan dia dan juga yang ini ialah hari bulan berapa. Okey, lepas tu butir. Okey, butir untuk yang pertama ni, row yang pertama ni korang kena buat apa dekat sini? Sini dia tak kisah tau. Kalau macam jurnal am, maksudnya dekat atas tu debit, dekat bawah tu debit, dia ada satu baris je. Perasan tak? Dia ada satu baris je. Tapi untuk jurnal khas dia ada 2 baris. Dia ada 2 row. Okey, 2 baris. Dia tak kisah. Okey, kalau atas ni kredit, bawah ni debit, boleh. Kalau atas tu debit, bawah tu kredit pun boleh. Okey. Contoh kalau dekat atas ni kita letak akaun yang didebitkan. Okey. So kalau kita dah jumpa apa akaun yang didebitkan tu, nama dia apa, kita letak dekat sini. So ini untuk nama akaun yang didebitkan. So kalau dekat atas tu adalah nama akaun didebitkan, maka dekat bawah dia adalah nama akaun yang dikreditkan. So macam mana kita nak tulis? Kita tulis kat sini akaun apa? Kita kena buat perkataan akaun apa? Dia akaun jualan ataupun akaun belian, akaun pulangan jualan, akaun pulangan belian, akaun penerimaan tunai ataupun akaun pembayaran tunai. Dia macam tu. Akaun apa? Dia ikut jenis jurnal tu. Lepas tu korang kena buat kalau contoh akaun jualan. Lepas tu korang letaklah dekat sini debit ataupun kredit. Korang kena buat dalam tanda kurungan tu. Okay, buat dia punya simbol. Kalau debit, debit lah. Kalau kredit, kredit. Macam tu. Okey, katakanlah korang dah jumpa amount ataupun jumlah
akaun yang didebitkan tu. Okey. Kalau dekat sini amount untuk akaun yang didebitkan tu adalah contoh kalau RM100. So korang kena make sure kat bawah ni kredit, kalau atas ni debit, bawah tu mestilah kredit, betul. So kalau dekat atas ni 100 untuk debit, dekat bawah pun korang kena make sure sama 100. Korang tak boleh lain, dia punya jumlah memang tak boleh lain. Okey, dia punya jumlah memang tak boleh berbeza. Debit dengan kredit mesti sama. Kalau atas 100, bawah pun 100. Kalau atas 50, bawah pun 50. Macam tu, okey. Okey, lepas tu jangan lupa lagi satu row ni korang kena buat dia punya tarikh. Okey, tarikh untuk akaun yang didebitkan atau dikreditkan tu. Berapa tarikh dia? Just buat dia punya hari bulan. Okay, tak payah nak copy dia punya tahun dan juga bulan. Okay, so ini cara macam mana korang nak buat dia punya table ataupun jadual bagi jurnal khas. Nampak tak? Beza kan dengan jurnal am. Okay, so korang kena faham dan hafal format dia. Okay, jadual dia dalam bentuk ni. Okay, first saya nak terangkan pasal jurnal jualan. Okay, jurnal jualan. Tapi sebelum tu saya nak bagi tahu, untuk jurnal jualan dan jurnal belian ni, dia mengenai urus niaga jual beli secara kredit. Okey, kalau urus niaga tu dia melibatkan jualan dan juga belian secara hutang. Okey, jual beli secara kredit tu maksudnya secara hutang lah kan. Kalau secara hutang, kita akan rekodkan maklumat tu dalam jurnal khas. Okey, so korang kena bezakan sama ada jual beli tu hutang ataupun tunai. Kalau tunai tak payah. Okey, ni untuk hutang sahaja. Kalau untuk jualan secara kredit, kita akan rekodkan maklumat ataupun urus niaga tu dalam jurnal khas dan kita namakan dia sebagai jurnal jualan. Okey, so apa yang korang kena faham pasal jurnal jualan ni? Kalau jual beli secara kredit ataupun hutang, apa dokumen sumber yang terlibat? Dokumen sumber yang terlibat adalah invoice. Kalau jual beli secara hutang akan melibatkan invoice. Okey, so dia ada dua pihak yang terlibat, iaitu siapa? Okey, pembeli dan juga pembekal. Okey, so katakanlah pembekal, okey, dan juga pembeli. Okey, so ini adalah dua pihak yang terlibat. Sama ada pembekal tu dia bagi invoice kepada pembeli ataupun pembeli dia dapat invoice daripada pembekal. Macam tu, okey. Okey, so macam sebelum ni saya ada cakap, okey, saya ada bagi tahu yang kita kena anggap kita ni as a business, kita boleh jadi pembeli dan kita boleh juga jadi pembekal. Kita boleh jadi dua-dua ni, okey. Contoh, untuk jurnal jualan, okey, anggap yang kita ni sebagai pembekal. Sebab jurnal jualan ni bila perniagaan tu dia jual barang kepada pembeli. So, bila dia jual barang kepada pembeli, dia adalah pembekal. Perniagaan tu adalah pembekal, okey. So, kalau jurnal jualan, perniagaan tu adalah pembekal. Okey, pembekal. So, pembekal dia akan keluarkan apa? Dia akan keluarkan invoice. Dia akan bagi invoice kepada pembeli. Yang menyatakan berapa barang yang pembeli tu order, berapa amount yang pembeli tu kena bayar, bla 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 bla. Apa lagi dokumen sumber yang mungkin terlibat kalau ada terkurang charge ataupun terlebih charge? Pembekal juga akan keluarkan apa? Pembekal akan keluarkan nota debit ataupun nota kredit. Ingat tak? Sebelum ni saya ada bagi tahu. Formula untuk nota debit dan nota kredit, formula dia ialah tolak ND tambah NK. Maksudnya apa? ND ni adalah nota debit. Tolak ni maksudnya terkurang tambah terlebih. NK nota kredit. Maksudnya kalau terkurang charge, pembekal akan keluarkan nota debit. Tapi kalau terlebih charge, pembekal akan keluarkan nota kredit. Okay, so itu beza dia. Okay, so pembekal dia akan bagi nota debit kalau terkurang charge. Okay, dia akan bagi nota debit kalau terkurang charge dan dia akan bagi nota kredit kalau
terlebih charge. Okay. So, sekarang ni, apa yang korang kena faham pasal jurnal jualan ni, dia melibatkan dua dokumen perniagaan, iaitu invoice dan juga nota debit. Di mana peniaga tu dia jadi pembekal, dia yang mengeluarkan invoice, dan bila dia keluarkan invoice, dia akan bagi invoice yang asal tu kepada pembeli. Invoice yang salinan dia simpan. So, yang ada dekat dia adalah invoice salinan. Dan juga pembekal, bila peniaga tu dia jual barang, dia jadi pembekal kan. So, pembekal dia kemungkinan dia akan keluarkan nota debit. Okay. So, kalau jurnal jualan dia berkaitan dengan invoice dan juga nota debit, dia akan keluarkan nota debit kalau terkurang charge. Okay. So, ingat ada dua dokumen sumber yang terlibat dalam jurnal jualan, iaitu invoice dan juga nota debit. Okey. So, sekarang ni kita tengok contoh kedai permainan Alisha mengeluarkan invoice dan nota debit berikut kepada pelanggan-pelanggannya. Okey, maksudnya kalau dia yang keluarkan invoice, dia adalah pembekal. Okey, siapa pembekal tu? Pembekal tu adalah kedai permainan Alisha. Okey, kedai permainan Alisha. Kedai permainan Alisha dia adalah pembekal sebab dia yang keluarkan invoice. Okay. So, kedai permainan Alisha dia akan keluarkan invoice. Dia bagi dekat siapa? Okay, dia bagi kepada pembeli-pembeli dia. So, dia kata soalannya dia keluarkan invoice dan nota debit. Dia akan bagi invoice dan juga nota debit. Okay. So, dia bagi dekat siapa? Korang nampak tak? Ada 3 dekat situ. Ada 2 invoice dan juga 1 nota debit. Okey. So, kalau korang nampak dekat invoice ditulis itu salinan. Kalau salinan maksudnya kedai permainan Alisha tu dia akan simpan yang salinan punya, yang asal dia bagi dekat pembeli. Okey. So, korang nampak tak? Kalau korang boleh tengok dekat sini kalau dekat invoice tu, kepala invoice tu adalah nama perniagaan tu sendiri, contoh kedai permainan Alisha kan. So, kalau invoice tu nama perniagaan tu sendiri, still kedai permainan Alisha juga. Maksud dia yang keluarkan invoice. Tapi kalau dekat kepala invoice tu nama perniagaan lain, maksudnya dia dapat invoice. Itu cara lah macam mana korang nak bezakan yang perniagaan tu dia pembekal ke pembeli. Kalau dia pembekal, so dekat kepala invoice tu dia akan tulis nama perniagaan tu dan juga alamat perniagaan tu. So, sekarang ni korang tengok. Yang pertama, invoice yang pertama, okey, yang kepada syarikat mainan mewah. Okey, maksudnya dekat pembeli, okey, pembeli yang pertama ialah syarikat mainan mewah. Okay, so ini pembeli yang pertama. Lepas tu tengok invoice yang seterusnya. Siapa dia punya pembeli? Pembeli dia ialah Murni Toys Sendirian Berhad. Murni Toys Sendirian Berhad. Okay, so dekat sini pembeli dia ada 2. Okay, syarikat mainan mewah dan juga Murni Toys Sendirian Berhad. Okay, so macam mana korang nak tahu berapa dia punya jumlah pembeli? Korang just tengok berapa invoice yang ada. Okay, so kalau macam ni ada 2 invoice, maksudnya ada 2 pembeli. Okay, lepas tu korang tengok ada lagi satu dokumen sumber yang terlibat, iaitu nota debit. Okay, nota debit kedai permainan Alisha dia bagi dekat syarikat mainan mewah. Okay, dia bagi nota debit dekat sini. Dia bagi nota debit dekat syarikat mainan mewah. Okey, nota debit dia bagi dekat syarikat mainan mewah. Invoice dia akan bagi dekat 2 lah, dekat syarikat kedai mainan mewah dan juga Murni Toys Sendirian Berhad. Okey. So, sekarang ni macam mana korang nak rekodkan dia punya urus niaga tu dalam jurnal jualan? First, korang kena tentukan yang ini akaun apa. Macam sebelum ni, okey, saya dah bagi tahu kan format dia, korang kena tentukan dia adalah akaun apa. Akaun tu refer kepada 6 jenis
jurnal khas ni, okey. Bila korang dah tahu tu adalah jurnal jualan, korang dah boleh teka dah tu akaun apa. Itu adalah akaun jualan, okey. So, kalau akaun jualan, dia debit ke kredit? Macam sebelum ni saya dah ajar. Kalau jualan, dia adalah kredit. Okey, so kita dah tahu kredit. Okey, lepas tu korang kena buat dia punya tarikh. Okey, so macam mana nak buat dia punya tarikh? Okey, korang tengok dekat semua dokumen perniagaan yang terlibat tu ada invoice. Okey, 2 invoice dan juga 1 nota debit tu. So korang boleh tengok dekat situ ada tengok dia punya tarikh. Okey, korang tengok dia punya tarikh. Invoice yang pertama tu dekat syarikat mainan mewah tu, okey, tarikh dia 11 Mei 2016. Invoice yang kedua kepada Monitor Sendirian Berhad, tarikh 14 Mei 2016. Dan juga nota debit dia invoice adalah 28 Mei 2016. Nampak dia tahun yang sama, just copy paste je dia punya tahun 2016. Okey, tulis dekat sini 2016. Lepas tu tengok dia punya bulan pula. Untuk dua-dua invoice tu bulan Mei, untuk nota debit pun bulan Mei. So semua sama bulan Mei. Okey, tulis dekat sini Mei. Untuk hari bulan ni korang jangan tulis dulu. Korang tulis hari bulan yang dekat sini. Yang kita dah dapat tadi, kita dah dapat itu adalah akaun jualan kan. Untuk akaun, untuk nama, kalau korang dah jumpa akaun jualan ke, belian ke apa ke, sentiasa letak hari bulan yang last sekali. Contoh, kalau Mei, kalau bulan 5, berapa hari bulan yang last sekali? Hari bulan, tarikh yang last untuk bulan Mei ialah 31 Mei. So, untuk tarikh bagi akaun untuk nama akaun yang kita dapat tu, memang sentiasa tarikh dia pada akhir bulan, iaitu 31. Okay? Kalau Mei, just letak je kat sini 31 Mei. Okey. Lepas tu korang dah jumpa kan itu adalah akaun jualan. So korang tulislah dekat sini akaun jualan. Lepas tu korang buat bracket dia kredit, jualan ke kredit kan. Dan lagi satu, bila korang dah dapat tahu yang akaun jualan itu kredit, dekat atas ni confirm debit. Okey. Dan kepala dia jangan lupa korang tulis, ni barulah korang buat jurnal jualan. Okey. Okey, lepas tu korang dah dapat dah yang ni, kredit dah dapat. Okey, lepas tu korang tulis apa? Korang tulis dia punya amount. Amount dia korang dah dapat tak? Belum. Korang kena cari jumlah dekat atas ni dulu, baru korang boleh buat dia punya jumlah kat bawah ni. Okey, so kita cari yang atas ni, kita cari yang debit dulu. Untuk jurnal jualan, dia akan melibatkan akaun belum terima. Kalau jurnal jualan, okey, dia jual secara hutang. Okey, kalau jual secara hutang, okey, dia akan deal dengan siapa? Pembekal tu dia akan deal dengan pembeli. Tapi pembeli tu siapa? Okey, kalau jual secara hutang, dia akan deal dengan akaun belum terima ataupun penghutang. Okey, so inilah dia punya akaun belum terima. Okey, so kalau korang tengok dekat sini, ada 3 dokumen perniagaan yang terlibat. So setiap dokumen perniagaan tu ada dia punya akaun belum terima. So korang kena keluarkan, untuk setiap dokumen perniagaan tu korang kena keluarkan apa nama akaun belum terima tu. Tengok invoice yang pertama bertarikh 11 Mei 2016. Okey, siapa dia punya pembeli ataupun akaun belum terima tu adalah syarikat mainan mewah. Okey, terus korang tulis dia punya tarikh 11 Mei. Okey, 11 Mei. Okey, siapa akaun belum terima dia ialah syarikat mainan mewah. So korang tulis dekat sini. Okey, syarikat mainan mewah. Okey. So syarikat mainan mewah, okey, berapa dia punya jumlah? Maksudnya berapa yang syarikat mainan mewah tu bayar dekat kedai permainan Alisha. Okey. So tengok, ambil dekat jumlah. Okey, jumlah tu adalah jumlah yang selepas tolak diskaun niaga tau. Okey, jumlah tu ialah 2,250.
2,250. Okey. So itu dah settle untuk dokumen perniagaan yang pertama. Untuk invoice yang pertama dah settle. Ada lagi 2. Okey, tengok next invoice. Okey, next invoice tarikh dia bila? 14 Mei. Tulis 14 Mei. Okey, siapa dia punya akaun belum terima? Iaitu Murni Toys. Okey, Murni Toys Sendirian Berhad. Okey, tulis Murni Toys Sendirian Berhad. Okey, lepas tu berapa jumlah yang Murni Toys Sendirian Berhad tu kena bayar dekat kedai permainan Alisha? Okey, jumlah dia adalah 1458. RM1,458. Okey, dah settle 2 dokumen perniagaan. Lepas tu yang last sekali, dokumen perniagaan yang last sekali ialah nota debit kan. Okey, so nota debit siapa dia punya akaun belum terima? Syarikat mainan mewah. Okey, so tulis dekat situ tarikh dia 28 Mei. Tulis 28 Mei. Korang kena tulis akaun belum terima dia iaitu syarikat mainan mewah. Okey, syarikat mainan mewah. Berapa dia punya ni? Ambil jumlah dia RM180. Okey. So bila korang dah dapat sini, ini semua adalah jumlah untuk debit. Okey, so korang tambahlah 2250 tambah 1458 tambah 180. So korang akan dapat jumlah yang didebitkan iaitu 3,888. So bila korang dah dapat jumlah untuk debit, so korang tahulah bila debit sama dengan kredit. So ambil je jumlah debit tu, jumlah yang korang debit ni tadi, jumlah ni yang korang kira tadi ni, letak dekat sini. Sebab jumlah debit sama dengan jumlah kredit. Okey, yang kita dapat tadi ni, jumlah tadi ni semua adalah 3,888. So debit sama dengan kredit. So ini cara macam mana korang nak buat jadual. Okey, tambahan, biasanya dekat sebelah butir ni dia ada 2 lagi kolom. Okey, satu kolom untuk folio, maksudnya rujukan halaman dalam leja. Okey, maksudnya itu dia menunjukkan muka surat yang nak di-refer nanti dekat leja. Okey, lepas tu akan ada lagi satu kolom iaitu kolom nombor dokumen. Okey, nombor dokumen tu korang ambil nombor dokumen yang ada dekat dokumen perniagaan tadi. Contoh nombor dokumen korang boleh tengok dekat atas hujung belah kanan invoice tu. Okey, contohnya INV 0133. Lepas tu INV 0136. Kalau nota debit, nombor dokumen dia ND 10/105. Tapi biasanya dalam exam, korang tak payahlah tulis. Boleh je kalau korang nak tulis nombor dokumen tu sekali. Tapi yang penting adalah ini yang penting sebenarnya. Okey. Next. Okey, kita tengok soalan dia. Okey, kedai permainan Alisha menerima invoice dan nota debit berikut daripada pembekal-pembekal dia. Okey, so kalau yang ni dia jurnal apa? Korang kena detect dulu apa dokumen perniagaan yang terlibat. Okey, daripada penyataan tu korang dah boleh tahu dah dokumen perniagaan yang terlibat iaitu invoice dan nota debit. Ingat kalau jurnal jualan dan juga jurnal belian, dia akan melibatkan 2 dokumen sumber perniagaan ini iaitu invoice dan juga nota debit. Cuma beza dia dekat sini, kalau jurnal jualan, dia mengeluarkan. Okey, mengeluarkan. Kalau orang tu dia jual barang, dia yang keluarkan invoice. Tapi kalau dia terima invoice, maksudnya dia yang beli. Kalau orang yang terima invoice tu maksud dia yang beli. So maksudnya perniagaan tu dia jadi pembeli ke dia jadi pembekal? Dia jadi pembeli. Okey. So bila dia beli, okey, keyword dia dekat sini adalah menerima. Okey, menerima maksudnya dia beli, itu adalah jurnal belian. Okey. So itu cara macam mana korang nak bezakan antara jurnal belian dengan jurnal jualan. Kalau pembeli dia yang dapat invoice, okey, pembeli tu adalah kedai permainan Alisha. Kedai permainan Alisha. Okay, so kedai permainan Alisha ni dia yang beli. So bila dia yang beli, dia akan dapat invoice.
Dia akan dapat invoice daripada siapa? Daripada dia punya pembekal. Okey. So, siapa dia punya pembekal? Korang tengok dekat sini. Ada 3 dokumen sumber yang terlibat. Iaitu ada 2 invoice dan juga 1 nota debit. Okey, korang tengok invoice yang pertama. Okey, nampak? Korang dah nampak dia dekat sini. Dia punya kepala invoice dia tu bukan kedai permainan Alisha, tapi Syahirah Toys Trading. Nampak? Kalau dia punya kepala tu nama perniagaan lain, maksudnya bukan dia yang keluarkan. Bukan dia yang jual. Okey, kalau orang tu yang jual, kalau perniagaan tu yang jual, confirm dekat kepala invoice tu adalah nama perniagaan dia. Tapi kalau dekat sini korang boleh tengok dekat kepala invoice tu bukan kedai permainan Alisha, tapi nama perniagaan lain iaitu Syahirah Toys Sendirian Berhad. So kalau dekat kepala invoice tu nama perniagaan lain, maksudnya bukan dia yang keluarkan invoice, bukan dia yang jual. So dia adalah pembeli. Okay, so dekat situ korang dah boleh detect dia punya pembekal. Okay, so pembekal dia adalah Syahirah Toys Sendirian Berhad. Lepas tu korang nampak kat situ kepada kedai permainan Alisha. Kepada tu maksudnya dia adalah pembeli. Okay, so dia punya pembekal yang pertama ialah Syahirah Toys Trading. Okay, Syahirah Toys Trading. Okay, so ini pembekal yang pertama. Okay, korang tengok invoice yang kedua. Okay, pembekal tu siapa? Pembekal tu adalah kedai permainan gembira. Tengok dekat dia punya kepala tu je. Okay, kedai permainan gembira. Kedai permainan gembira. Okey, lepas tu korang tengok dokumen sumber yang seterusnya iaitu nota debit. Okey, maksudnya kedai permainan Alisha dia akan dapat nota debit. Dia dapat nota debit daripada mana? Daripada sini, daripada kedai permainan gembira. Kedai permainan gembira dia bagi nota debit dekat kedai permainan Alisha. Okey, so dekat sini korang dah tahu dah itu adalah jurnal belian. Lepas tu apa next step dia? Next step dia korang kena tentukan akaun apa yang terlibat. Kalau jurnal belian itu adalah akaun apa? Akaun belian. Kalau belian debit ke kredit? Kalau belian itu adalah debit. Debit. So yang lain-lain tu adalah kredit. So korang kena tulis dulu dekat bawah ni itu adalah akaun belian. Belian. Tulis dulu. Akaun belian debit dalam kurungan. Okey, lepas tu korang buat dia punya tarikh. Okey, cuba tengok tarikh untuk ketiga-tiga tu, invoice, 2 invoice dan 1 nota debit tu. Okey, untuk invoice yang pertama tarikh 2 Mei 2016, invoice yang kedua tarikh 8 Mei 2016, nota debit 18 Mei 2016. So, korang nampak dia punya tahun. Tengok dia punya tahun dulu. Okey, semua tahun yang sama iaitu tahun 2016. So, korang tulis dekat sini tahun 2016. Okey, tengok diorang punya bulan pula. Bulan semua sama, bulan Mei. Okey, tulis kat sini Mei. Lepas tu macam mana korang nak tentukan tarikh untuk akaun belian tu? Kalau macam sebelum ni untuk yang akaun, korang tarikh dia korang ambil tarikh hari bulan yang last bagi bulan tu. So untuk bulan Mei berapa tarikh yang last? Untuk bulan Mei iaitu 31. So korang tulislah dekat sini 31. Okey. Okey, lepas tu jumlah dia korang tak payah tulis dulu. Jumlah dia korang kena tentukan jumlah dekat atas ni dulu. Baru korang boleh tulis dekat sini. Lepas tu apa next step dia? Korang kena tentukan yang dekat sini korang nak kena tulis apa. Kalau jualan tadi yang dekat dalam ni, korang tulis dia punya akaun belum terima, betul tak? Tapi kalau belian dia deal dengan siapa? Kalau belian secara kredit, kalau belian secara kredit, perniagaan tu dia akan deal dengan akaun belum bayar, ABB. Akaun belum bayar ataupun
pemiutang. Siapa dia punya akaun belum bayar? Okey, maksudnya kedai permainan Alisha ni dia hutang dengan siapa? Dia beli secara hutang kan. So dia beli, dia hutang dengan siapa? Dia hutang dengan Syahirah Toys Trading dan dia hutang juga dengan kedai permainan Gembira. Maksudnya dua-dua ni adalah akaun belum bayar. Ini adalah akaun belum bayar ya. Okey, so korang dah dapat dah dekat situ. Ni adalah akaun belum bayar. So dekat dalam ni, dekat atas ni, ini adalah akaun belum bayar. Okey, ingat kalau belian akaun belum bayar. Kalau jualan akaun belum terima. Okey, so tengok invoice yang pertama. Berapa tarikh dia? 2 Mei. Tulis dekat sini 2. Okey, lepas tu siapa akaun belum bayar dia? Akaun belum bayar tu adalah Syahirah Toys sendirian. Syahirah Toys Trading. Tulis kat sini Syahirah Toys Trading. Okey, berapa dia punya jumlah yang kedai permainan Alisha tu hutang dekat Syahirah Toys Trading tu? RM4,320. So tulis kat sini 4320. Okey. Lepas tu tengok invoice yang kedua pula. Okey. Siapa dia punya akaun belum bayar, iaitu kedai permainan Gembira. Berapa hari bulan? 8 Mei. Tulis kat sini 8. Okey. Lepas tu tulis dia punya akaun belum bayar, iaitu kedai permainan Gembira. Okey. Lepas tu berapa pula yang kedai permainan Alisha tu hutang yang kena bayar? Okey, 2,700. Okey, 2,700. Okey, next tengok nota debit pula. Nota debit berapa hari bulan? 18 hari bulan. Okey, 18 hari bulan. Siapa dia punya akaun belum bayar? Kedai permainan Gembira. Okey, kedai permainan Gembira. Berapa yang kedai permainan Alisha tu kena bayar? 540. Ambil dekat jumlah 540. Okey, nak bagi tahu pasal nota debit. Kenapa kedai permainan Gembira tu dia bagi nota debit dekat kedai permainan Alisha? Kenapa? So macam kita tahu sebelum ni, nota debit tu kalau terkurang charge. Contoh, dia sepatutnya charge dekat kedai permainan Alisha ni. Kedai permainan Alisha ni kena bayar 1,000. Tapi dia tulis kat dalam invoice tu 500 je. Maksudnya terkurang. So kalau terkurang, kedai permainan Alisha ni kena bayar lagi lah. Kena tambah lah lagi 500. Sebab amount dia sebenar 1,000. Macam tu contoh kan. So kedai permainan Alisha ni dia kena bayar lagi RM540 kepada kedai permainan Gembira sebab kedai permainan Gembira ni dia terkurang charge. Next, saya nak terangkan pula pasal ni, pulang ni, okey. Sekarang ni korang tengok contoh soalan. Okey, kedai permainan Alisha mengeluarkan nota kredit berikut kepada pelanggan-pelanggannya. Okey, so keyword dia dekat sini apa? Macam mana korang nak tahu dia punya journal tu? Dia journal apa? Journal pulangan jualan ke dia journal pulangan belian? Okey, tengok kalau journal pulangan jualan ataupun journal pulangan belian, dia akan melibatkan satu sahaja dokumen perniagaan, iaitu nota kredit. Okey, macam sebelum ni, journal jualan dengan journal belian tu dia melibatkan dua dokumen perniagaan, iaitu invoice dan juga nota debit. Tapi kalau untuk journal pulangan jualan dan journal pulangan belian, dia melibatkan satu dokumen perniagaan sahaja, iaitu nota kredit. Okey, tapi apa yang membezakan pulangan jualan dengan pulangan belian ialah perkataan dia. Kalau perkataan dia dekat sini mengeluarkan, keyword dia adalah mengeluarkan. Kalau mengeluarkan itu adalah journal pulangan jualan. Okey, kalau dia mengeluarkan maksudnya dia yang bagi nota kredit tu. Ada dua pihak yang terlibat macam saya cakap sebelum ni. Dia berkaitan dengan pembekal dan juga pembeli. Kalau dia yang keluarkan, kalau perniagaan tu yang keluarkan macam invoice tadi. Okay, perniagaan tu yang mengeluarkan invoice. So, dia adalah, perniagaan tu adalah pembekal. Okay, macam nota kredit juga.
Kalau perniagaan tu yang mengeluarkan nota kredit, so perniagaan tu adalah pembekal. Apa nama perniagaan tu adalah Kedai Permainan Alisha. Okay, so Kedai Permainan Alisha ni sebagai pembekal. Okay, so pembekal dia akan keluarkan nota kredit kepada pembeli. Okay, so pembeli tu siapa? Korang tengok dekat sini ada nota kredit. Pembeli tu kita boleh dapat daripada nota kredit. Okay, so nota kredit dekat sini ada dua nota kredit yang terlibat. Kalau korang tengok dekat kepala nota kredit tu sama. Okay, nama perniagaan tu iaitu Kedai Permainan Alisha. Maksud dia yang keluarkan nota kredit tu. Okay, so tengok dekat bahagian kepada tu. Dekat bahagian kepada itulah dia punya pembeli. Okay, siapa dia punya pembeli? Iaitu syarikat mainan mewah. Okay, so pembeli yang pertama iaitu syarikat mainan mewah. Okey, lepas tu korang tengok pula nota kredit yang kedua. Siapa dia punya pembeli dia? Pembeli tu adalah Murni Toys Sendirian Berhad. Okey, Murni Toys Sendirian Berhad. Kalau yang macam ni, kita dah tahu dah. Kalau nota kredit dia berkaitan dengan pulangan. Pulangan jualan ke pulangan belian. Kalau dia keluarkan, maksudnya dia yang jual. Okey, dia yang jual. So itu adalah jurnal pulangan jualan. Pulang dan jual, maksud itu adalah jurnal pulangan jualan. Okey. Okey, lepas tu akaun apa yang terlibat kalau jurnal pulangan jualan? Akaun pulangan jualan. Ambil dekat sini pulangan jualan ni. Okey, so akaun pulangan jualan. Pulangan jualan ni debit ke kredit? Pulangan jualan. Pulangan jualan ni adalah catatan kontra. Ingat tak? Okey, catatan kontra kepada akaun jualan. Okey, maksudnya jualan kena tolak dengan pulangan jualan akan dapat jualan bersih. Okey, jualan adalah kredit. So bila jualan kredit, pulangan jualan adalah debit. Okey, so akaun pulangan jualan adalah debit. Lepas tu apa next step? Korang kena tulis dia punya tarikh. Tengok dekat dua-dua nota kredit tu. Nota kredit yang pertama dekat syarikat mainan mewah tu 21 Mei 2016. Nota kredit yang kedua dekat Murni Toys Sendirian Berhad 24 Mei 2016. So dua-dua tu tahun dia 2016 kan. Tulis kat sini 2016. Bulan berapa? Bulan Mei. Okey, bulan Mei. Okey. Macam biasa untuk tarikh akaun ni adalah hujung. Okey, tarikh hujung hari bulan Mei tu iaitu 31. Okey, jumlah ni tak payah buat dulu. Terus korang ambil, korang detect apa akaun yang terlibat dekat sini. Dia sama macam jurnal jualan tadi. Okey, kalau jurnal pulangan jualan, dia sama macam jurnal jualan. Dekat sini korang kena letak apa? Akaun belum terima. Maksudnya Kedai Permainan Alisha tu dia akan deal dengan yang ni, pembeli dia tu adalah akaun belum terima ataupun penghutang. Diorang ni yang hutang dengan Kedai Permainan Alisha tu. Okey, so siapa dia punya akaun belum terima, ambil daripada ambil daripada nota kredit. Ada dua nota kredit. So korang keluarkan akaun belum terima yang pertama daripada nota kredit tu, iaitu syarikat mainan mewah. Okey, syarikat mainan mewah tu berapa hari bulan? 21. Okey, lepas tu korang tulislah dekat sini syarikat mainan mewah. Okey, syarikat mainan mewah. Okey, berapa dia punya jumlah dia? 450. Okey, 450. Lepas tu yang kedua, nota kredit yang kedua 24 Mei. 24 Mei, siapa dia punya akaun belum terima? Murni Toys. Okey, so berapa dia punya amount dia? Amount dia adalah 270. Okey, korang tulis kat sini 270. Lepas tu berapa jumlah yang kita kena letak dekat bahagian debit ni? 450 tambah 270 akan dapat jumlah untuk kredit.
So, automatik jumlah untuk debit juga sama. So, dekat bahagian kredit ni, jumlah dia adalah 720. So, sama. Korang letak je dekat bahagian debit. 720. Dia sama je. Atas dengan bawah sama. Jumlah debit dengan kredit sama. Debit sama dengan kredit. Yang tu korang kena ingat lah, okey? Next, korang tengok soalan. Kedai permainan Alisha menerima nota kredit berikut daripada pembekal-pembekalnya. First, kita kena detect dulu apa dokumen sumber yang terlibat. Okey, dokumen sumber yang terlibat ada satu je, iaitu nota kredit. Kan sebelum ni saya ada bagi tahu, kalau pulangan jualan dan pulangan belian dia melibatkan satu sahaja, iaitu nota kredit. Dan seterusnya kita boleh tengok keyword dia, iaitu menerima. Kalau sebelum ni dia mengeluarkan nota kredit, itu adalah jurnal pulangan jualan. Tapi kalau dia yang terima nota kredit tu, maksud dia adalah pembeli. Maka kedai permainan Alisha tu adalah pembeli. So, kalau dia yang menerima nota kredit, itu kena mengena dengan apa? Kalau dia mengena dengan belian, itu adalah jurnal pulangan belian. Okey. So, korang tulis dekat sini. Ni adalah jurnal pulangan belian. Okey, so kita dah tahu pembeli tu adalah kedai permainan Alisha. Dia yang dapat nota kredit. So, dia dapat nota kredit daripada pembekal dia. Siapa dia punya pembekal dia? Kena tengok nota kredit. Okey, kalau dalam soalan ni ada dua, dia bagi dua nota kredit. Okey, so nota kredit tu, korang kena tengok dekat kepala nota kredit tu. Dekat kepala nota kredit tu, dia bukan perniagaan tu sendiri kan. Dia bukan kedai permainan Alisha. So, kalau dia bukan kedai permainan Alisha, bukan perniagaan tu, maka dia adalah pembeli. Okey, sebab tu korang nampak dekat kepada tu, itu baru diletak kedai permainan Alisha. Maksud nota kredit tu diberikan kepada kedai permainan Alisha. Okey, so dekat kepala nota kredit itulah dia punya pembekal. Okey, siapa dia punya pembekal? Iaitu Syahirah Toys Trading dan lagi satu kedai permainan Gembira. So dekat sini ada dua pembekal, iaitu Syahirah Toys Trading dan kedai permainan Gembira. Ini adalah pembekal, kedai permainan Alisha adalah pembeli. Okey, so sekarang ni apa next step yang kita kena buat? Lepas kita dah tahu itu adalah jurnal apa, so kita boleh tentukan akaun apa yang terlibat. Okey, kalau jurnal pulangan belian, akaun apa yang terlibat? Dia adalah akaun pulangan belian. Okey, kalau akaun pulangan belian debit ataupun kredit? Pulangan belian ni dia adalah catatan kontrak kepada belian. Okey, dia catatan kontrak kepada belian. Belian kena tolak dengan pulangan belian, akan dapat belian bersih. Okey. So, belian tu debit ke kredit? Belian adalah debit. So, kalau belian debit, dia punya catatan kontra dia, pulangan belian tu adalah apa? Mestilah kredit. Dia mesti satu debit, satu kredit kan? So, pulangan belian, akaun pulangan belian adalah kredit. Okey, korang kena tulis dekat mana? Korang kena tulis kat bawah ni. Okey, nama dia akaun pulangan belian. Okey, lepas tu tulis dalam kurungan kredit. So, lepas tu apa langkah seterusnya? Korang boleh tengok dekat tarikh. Korang tengok dekat dua-dua nota kredit tu. Okey, tarikh tahun yang sama kan? Okey, iaitu tahun 2016. So, korang tulis dekat sini dulu 2016. Okey, dua-dua tu bulan yang sama, iaitu bulan Mei. Tulis dekat sini bulan Mei. Okey, dan macam biasa untuk akaun dekat bawah ni, apa saja jenis akaun, korang kena letak hari bulan yang last kali pada bulan tu, iaitu 31 hari bulan. Next, korang kena tentukan dekat sini apa yang korang kena letak dekat bahagian atas ni. Okey, kalau macam jurnal pulangan jualan, dia kena mengena dengan jualan. Ini adalah akaun belum terima.
Tapi kalau jena pulangan belian, dia kena mengena dengan belian. So, belian dia kena mengena dengan apa? Dia berkaitan dengan akaun apa? Akaun belum bayar. So, make sure dekat atas ni adalah akaun belum bayar ataupun pembekal. Pembekal tadi ni lah. Inilah dia punya akaun belum bayar. Okay? So, macam mana korang nak dapat akaun belum bayar macam tadi? Korang keluarkan maklumat daripada dokumen perniagaan yang terlibat. Okey, ada 2 nota kredit. So, korang boleh tengok nota kredit yang pertama. Okey, nota kredit yang pertama bertarikh 8 Mei 2016. So, korang tulis dekat sini 8 hari bulan. Apa nama dia punya akaun belum bayar? Siapa dia punya akaun belum bayar? Iaitu Syahirah Toys Trading. Okey, lepas tu korang ambil jumlah dia. Jumlah adalah 405. Kenapa pembekal tu bagi nota kredit dekat kedai permainan Alisha? Kenapa? Sebab kalau nota kredit dia terlebih charge. Contohlah, sepatutnya kedai permainan Alisha ni dia kena bayar dekat Syahirah Toys Trading ni, dia kena bayar dalam 1,000. Contoh, sepatutnya dia kena bayar 1,000. Tapi Syahirah Toys Trading ni dia terlebih charge. Dia charge dekat kedai permainan Alisha 1,500. Contoh. So, ada 500 terlebih. Sepatutnya dia tak bayar-bayar pun yang terlebih 500 tu, tapi dia kena bayar. So, apa Syahirah Toys buat? Dia kena bagi nota kredit, okay, yang menyatakan dia terlebih charge. So, Syahirah Toys Trading dia kena bagi balik 500 tu dekat kedai permainan Alisha. Sebab kedai permainan Alisha sepatutnya bayar 1,000 je, bukan 1,500. Okay, so itu contoh. Sama juga macam ni. Okay, Syahirah Toys Trading dia bagi RM405 kepada kedai permainan Alisha. Maksudnya dia terlebih charge sebanyak RM405 kepada kedai permainan Alisha tu. Okay, so itu maksud nota kredit. Yang kedua, korang boleh tengok nota kredit yang kedua bertarikh 16 Mei 2016. Korang tulis dekat sini 16 Mei, 16 hari bulan. Okey, lepas tu siapa dia punya akaun belum bayar? Iaitu kedai permainan Gembira. Berapa kedai permainan Gembira ni kena bayar dekat kedai permainan Alisha? 450. Okey. So, sekarang ni korang dah dapat jumlah dekat sini. Macam biasa korang sum up. Okey, korang tambah semua ni. Barulah korang letak dekat sini. RM405 tambah 450. So, korang akan dapat jawapan dia RM855. So, dekat bahagian debit 855, dekat bahagian kredit pun 855. Okay, so ini cara macam mana korang nak buat jurnal pulangan belian. Okay, next ialah terima tunai. Okay, terima tunai maksudnya jurnal penerimaan tunai. Jurnal penerimaan tunai ni untuk kita rekodkan urus niaga yang terlibat dengan tunai. Kalau perniagaan tu dia terima tunai, cash, okay, tunai dekat tangan, betul-betul dia terima tunai, duit cash, ataupun dia dapat tunai daripada bank. Tiba-tiba orang transfer masuk duit dekat dalam bank ke, ataupun orang deposit duit kat dalam bank dia ke. Tunai itu ada dua, sama ada tunai dan bank. Okay, so apa-apa penerimaan tunai dan bank perlu direkodkan dalam jurnal penerimaan tunai. Okay, so sekarang ni jurnal penerimaan tunai, okay, dia punya format dia untuk buat table tu dia lain daripada jurnal jualan, jurnal belian, jurnal pulangan jualan, jurnal pulangan belian. Dia tak sama, dia lain. Okay, so untuk format jurnal penerimaan tunai ni dia panjang sikit. Okay, yang first, yang ni yang bagi tahu yang penting lah. Okay, so yang first kali yang penting ialah tarikh. Lepas tu butir. Okay, nombor receipt folio tu tak payah letak pun tak apa. Lepas tu tunai, bank, diskaun diberi, akaun belum terima, jualan, lain-lain akaun. Okay, lepas tu korang nampak tak? Akaun belum terima, jualan, lain-lain akaun tu semua tu kredit kan? Lepas tu dia tulis kat situ analisis penerimaan. Maksudnya itu untuk rekodkan penerimaan yang kerap. Akaun belum terima, jualan dan lain-lain akaun tu untuk rekodkan penerimaan tunai yang perniagaan tu selalu sangat dapat, kerap sangat dapat. Okey, apa contoh dokumen perniagaan yang urus niaga tu boleh direkodkan dalam jurnal
penerimaan tunai. Apa contoh dokumen perniagaan tu? Contohnya adalah bil tunai, lepas tu resit rasmi, makluman kredit, urus niaga atas talian, slip daftar tunai. Okay, so itu adalah contoh-contoh dokumen perniagaan yang urus niaga dia boleh direkodkan dalam jurnal penerimaan tunai. Sebab urus niaga tu dia melibatkan penerimaan tunai. Kalau jurnal pembayaran tunai ni, dia antara dua pihak juga, antara pembekal dengan pembeli. Okey. So sekarang ni yang terima tunai tu pembekal ke pembeli? Pembekal dia jual kepada pembeli. So pembeli bila dia bayar kepada pembekal duit, siapa yang dapat tunai adalah pembekal, bukan pembeli. Jurnal pembayaran tunai ni dia merekodkan urus niaga yang melibatkan pembayaran tunai. Kalau perniagaan tu dia bayar, dia bayar kepada perniagaan ataupun orang lain, dia bayar guna tunai. Dia bayar guna tunai ataupun cek. So bila dia bayar guna tunai ataupun cek, time itulah kita kena rekodkan dalam jurnal pembayaran tunai. Format untuk buat jurnal pembayaran tunai ni, dia punya jadual dia lebih kurang sama macam jurnal penerimaan tunai. Okey, dia panjang. Okey, di mana dia ada, korang boleh tengok contoh dia. Okey, ada tarikh, ada butir, lepas tu tunai, bank. Okey, cumanya kalau jurnal penerimaan tunai dia melibatkan diskaun diberi, sebab bila dia terima tunai, maksudnya dia jual tau. Dia jual. Okay? Bila dia jual barang, perniagaan tu jual, dia dapat tunai. Tapi kalau dia bayar, jurnal pembayaran tunai tu maksudnya dia bayar, perniagaan tu bayar. Bila perniagaan tu bayar guna tunai, dia adalah pembeli. Dia bukan pembekal, dia adalah pembeli. Okay? Dia yang bayar, dia adalah pembeli. So, bila dia adalah pembeli, dia akan dapat diskaun ke dia bagi diskaun? Kalau dia jual, dia bagi diskaun. Dia melibatkan diskaun diberi. Tapi kalau dia bayar, dia terima diskaun. Sebab tu dia melibatkan diskaun diterima. Okey? Cuma dia dekat sini, untuk bahagian jurnal penerimaan tunai kan, kalau diskaun diberi biasanya debit sebab dia duduk bawah belanja. Tapi dalam jurnal penerimaan tunai, diskaun diberi tu adalah kredit. Dia terbalik. Okay, so macam jurnal pembayaran tunai pula, diskaun diterima sepatutnya kredit sebab dia adalah hasil. Tapi bila dalam jurnal pembayaran tunai direkodkan sebagai debit. Okay, lepas tu dalam jurnal pembayaran tunai dia kena mengena dengan akaun belum bayar sebab dia beli. Okay, dia beli. Kalau dia beli, dia terlibat dengan akaun belum bayar. Okay. Kalau jurnal penerimaan tunai, dia berkaitan dengan akaun belum terima sebab dia jual. Kan macam saya cakap sebelum ni, kalau jual, dia kena mengena dengan akaun belum terima. So, akaun belum bayar, akaun belum bayar tu sepatutnya kredit sebab dia liability semasa. Tapi dalam jurnal pembayaran tunai direkodkan sebagai debit. Sama juga macam akaun belum terima dalam jurnal pembayaran tunai, penerimaan tunai. Kalau akaun belum terima tu, dia adalah aset, sepatutnya debit tapi direkod ke kredit. Okay, dia terbalik. Okay, lepas tu apa lagi yang terlibat? Belian. Okay, belian tu debit lah. Okay, sama. Okay, then lain-lain akaun. Lain-lain akaun tu adalah debit. Jurnal pembayaran tunai ni contoh dokumen perniagaan yang terlibat iaitu bil tunai, voucher pembayaran, resit. Okay. So, apa-apa dokumen perniagaan yang melibatkan pembayaran secara tunai ataupun cek, dekat situlah kita boleh buat jurnal pembayaran tunai.